Tuan-tuan yang saya hormati, Allah Ta'ala sebut pada kita dalam kisah Nabi Yusuf, 7 tahun. 7 tahun kata Allah, cari jalan, tanam elok-elok, buat persiapan, dan simpan makanan kamu elok-elok. Pada masa itulah tuan-tuan, raja kata, siapa di kalangan kamu ni hak boleh jaga benda ni, yang nak uruskan pertanian? Tuan-tuan boleh bayang tak macam mana jenis bertani yang boleh simpan untuk 7 tahun? Macam mana mereka punya sistem makanan yang mereka simpan 7 tahun boleh tahan, rakyat tak kebulur. Dan tuan-tuan baca dalam sejarah, dalam kisah tu, anak Nabi Yaqub datang daripada negeri lain pergi ke Mesir sebab nak ambil gandum. Negeri kami tak ada gandum dah. Bawa segala tukaran, sistem barter. Apa yang ada dalam rumah daripada emas, tembaga semua, bawa langguni, jom tukar dengan gandum. Tukar dengan gandum tuan-tuan. Berapa banyak untung Raja Mesir pada masa itu? Kerajaan Mesir pada masa itu berapa banyak untung tuan-tuan? Bawa segala benda, bawa segala barang berharga. Bukan setakat keluarga Nabi Yaqub saja, semua orang datang tuan-tuan nak dapatkan gandum daripada luar, daripada Mesir. Tolong bawa makanan, tolong bawa tukaran, tolong bawa benda yang berharga. Emas buat mari, perak buat mari, kita tukar. Allah tuan-tuan, nak dapat gandum untuk dimakan. Kalau kita bandingkan zaman sekarang, kalau kita banding zaman sekarang lah, hang nak dapat gandum, hang nak dapat makanan, boleh. Hang nak tukar dengan apa? Agak-agak kalau tuan-tuan tukar dengan handphone, pegawai tu ambil tak? Tak ada apa. Handphone 3 sekupang. Agak-agak orang ambil tak? Agak-agak ni saya tak ada apa, saya bagi baju. Baju ni waktu senang tu beli kat Aeon sebelah tu 700 selai. Agak-agak tuan tu ambil tak? Agak-agak dia ambil tak tuan-tuan? Yang hari ni yang kita jadi bangga sangat apa dia? Dengan handphone kita, dengan pakaian kita, habis beribu-ribu ni. Dah, yang mereka bawa pada masa itu tembaga. Yang mereka bawa itu ialah emas. Tuan-tuan nampak tak? Pelaburan yang paling bagus sekali ialah emas. Hari ni orang nampak emas duk ada berapa ratus ringgit sekilo, ribu, ratus ribu, 200 ribu tuan. Segram 200 ringgit lah, atas 300. Berapa ramai kita hak simpan emas? Dia kata saya ada tak 2 batang. Pi gadai balong. Dulu kita menghabiskan duit terlalu banyak dengan handphone. Orang buat keluar 5, kita 5. Orang keluar 6, kita 7. Orang buat keluar 7, kita 9. Orang buat keluar 12, kita 13. Duit kita saja beribu dah habis kat menatang ni. Belum masuk lagi motor daripada EX5, Bersefai, Y suku, Y3 suku. Cuba tengok kereta kita habis daripada sport rim sampai exhaust. Habis gila-gila punya. Duit banyak, senang. Bumbung tak ada bumbung, dia tepuk buat keluar kepala anak dia petang-petang saja tuan-tuan, tepuk. Pasal apa? Saja duit banyak. Bawa anak-anak dia, isteri dia berdiri atas kereta, anak dia pun berdiri atas kereta. Berapa ribu habis baji? 3,000 saja, tak ada apa nak buat. Lah bocok untuk kereta dah. Kereta ke payung pula. Sebab tu tuan-tuan, Quran dah sebut tolong simpan emas. Jaga benda yang berharga. Orang tua-tua kita dulu tuan-tuan, mati-mati ni ada barang emas kat tuan-tuan ni. Hak tu barang emas kita duk gadai lah ni. Sebab tu adik-adik, anak-anak muda yang ada ni, jom kita buat pelaburan. Baru ni saya cakap pada KWSP, dah sampai dah masa dia KWSP membuat pelaburan emas untuk pencarum dia. Pencarum masuk setiap bulan 200, beli emas 200 1 gram contoh dia.
tengok harga naik sikit 280 jual, masa tu juga dapat untung. Bayangkan tuan-tuan, perniagaan emas ni, kisah Nabi Yusuf dalam Quran dia cerita bagaimana nak menghadapi situasi ekonomi akan meleset, pertanian akan tak ada. Pada masa itu orang semua pakat mencari makanan. Orang pada masa susah dia akan cari makanan, dia tak akan cari handphone. Orang tengah lapang tuan-tuan jarang makan handphone. Jarang tuan-tuan dia makan plastik. Hari ini kita segala kelang kita nak buat, makanan kita tak buat, pertanian kita tak jaga. Sedangkan baik siapa pun tuan-tuan dia akan cari makanan. Dan kata Allah, selepas 7 tahun waktu susah, kata Allah, akan datang waktu senang pada kamu, hujan mencurah-curah pada kamu sampai kamu boleh petik buah-buah anggur. Subhanallah tuan-tuan. Kalau kita faham Al-Quran bukan daripada sudut hanya membaca sahaja. Al-Quran menerangkan kepada kita apa yang patut dibuat dan apa yang kena buat persiapan untuk di dalam dunia. Apatah lagi persiapan kita nak menghadapi kematian. Bersiapan untuk berhadapan dengan akhirat itu tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati, Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-16, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biiznih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Allah Ta'ala sebut kepada kita Al-Ma'idah ayat 16, dengan kitab Allah ini yahdi bihillah, Allah Ta'ala akan memberikan hidayah manittaba'a pada siapa-siapa yang mengikutnya, ridwanahu yang mengikut keredaan Allah, subulas salam dia akan mengikut jalan yang selamat. Siapa yang ikut Nabi, siapa yang ikut Quran, kata Allah, orang ni selamat. Dan kata Allah, wa yukhrijuhum minaz zulumati ila nur biiznih, akan keluarlah dia daripada kegelapan menuju cahaya dengan izin Allah. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan Allah akan memberikan hidayah kepada mereka pada jalan yang lurus.